Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab asid dan alkali. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, sifat kimia bahan terdiri daripada 3 kelas. Okey, yang pertama adalah berasid, neutral dan beralkali. Jadi ada 3 kelas. Okey, bagaimana kita nak tentukan sifat-sifat kimia bahan ini? Ia ditentukan dengan menggunakan kertas litmus dan juga dengan rasa. Okay, kertas litmus terbahagi kepada 2. Kita ada kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okey. Jadi, kalau sesuatu bahan itu berasid, ia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Dan kalau kamu uji menggunakan kertas litmus merah, ia tidak akan memberi apa-apa perubahan. Okey, jika bahan itu adalah beralkali, ia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Dan jika kamu menggunakan kertas litmus biru, ia tidak memberi apa-apa perubahan. Jadi macam mana kamu nak hafal, kamu nak ingat kertas litmus yang mana memberikan warna apa untuk bahan apa? Baiklah, kita ada formula di sini. Formula yang kamu perlu ingat adalah sambal. Okey, sambal maksudnya merah untuk asid, ini merah, asid dan biru untuk alkali. Di mana asid akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, dan alkali, bahan beralkali akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Jadi, untuk memudahkan kamu ingat uji kaji menggunakan kertas litmus, lebih bagus kalau kamu ingat formula ini, sambal. Okey, jika bahan berasid, pemerhatiannya adalah kertas litmus merah tidak bertukar warna. Ingat sambal. Okey, asid maksudnya merah. Okey, kertas litmus merah tidak berubah warna tetapi kertas litmus biru bertukar kepada merah. Okey, bahan beralkali pula, kertas litmus biru tidak bertukar warna. Bal adalah biru alkali. Kertas litmus biru tidak bertukar warna tetapi kertas litmus merah berubah kepada warna biru. Okey, bahan neutral pula, pemerhatiannya, dua-dua kertas litmus akan kekal warnanya dan tidak akan berubah. Jadi, daripada gambar rajah ini, kamu boleh tengok bahan berasid contohnya nenas, air oren, buah anggur. Bahan beralkali pula adalah air kopi, shampoo dan ubat gigi. Manakala bahan neutral adalah air, garam dan gula. Baiklah, selain daripada menggunakan kertas litmus, kamu boleh mengelaskan bahan-bahan dengan rasa. Untuk bahan yang berasid, makanan berasa masam. Tidak semua makanan yang masam itu adalah asid, tetapi kebanyakan makanan yang berasa masam adalah asid. Contoh di sini adalah cuka, nenas dan juga limau. Jadi asid, jika bahan itu berasid, ia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Untuk bahan beralkali pula, kebanyakannya adalah berasa pahit dan juga bila kamu pegang ia akan terasa licin. Contohnya seperti sabun, ubat gigi dan juga sayur-sayuran. Pahit kan? Jadi jika kita uji menggunakan kertas litmus, untuk bahan beralkali ia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Manakala bahan neutral pula tidak akan memberikan apa-apa perubahan kepada kertas litmus. Bahan-bahan neutral contoh seperti air, garam, gula dan minyak. So bahan-bahan neutral boleh jadi manis, boleh jadi masin ataupun boleh jadi tiada rasa. Ini adalah contoh
bahan-bahan yang masam iaitu asid dan pahit iaitu alkali. Okey, neutral bermaksud dia berada di tengah-tengah, dia tidak berasa masam dan tidak berasa pahit. Tapi ada juga makanan yang beralkali tetapi tidak pahit dan makanan yang berasid tetapi tidak masam. Okey, ini antara sifatnya sahaja, tidak semestinya. Okey, ini adalah pH. Okey, untuk level kamu tak perlu hafal pH lah. Tapi pH ni yang menentukan juga sama ada bahan itu berasid, neutral atau beralkali. Okey, bahan neutral pH dia adalah 7 di tengah-tengah. Kalau kurang daripada 7, makanan itu adalah berasid. Lebih daripada 7, makanan atau bahan itu adalah beralkali. Contoh bahan berasid adalah minuman berkarbonat, kopi, daging lembu, air mineral. Okey, air mineral adalah masih dikategorikan sebagai berasid sikit. Okey, air biasa adalah neutral. Okey, minuman berkarbonat, sebab tu kamu tak boleh minum banyak-banyak sebab dia akan mengeluarkan asid dan akan merosakkan perut kamu. Okey. Untuk bahan beralkali contohnya apple, lemon, tomato, brokoli, teh hijau, carrot, temikai. Kamu boleh makan tetapi jangan makan dengan kadar yang terlalu banyak kerana ia akan memudaratkan perut kamu. Okey, ini juga adalah contoh-contoh bahan berasid dan beralkali. Okey. Jus oren, jus asam jawa, air limau yang semua berasa masam ni adalah asid, manakala yang licin, air sabun, ubat gigi dan air berkarbonat adalah beralkali. Okey, gambar ni juga menunjukkan contoh-contoh makanan berasid dan beralkali. Okey, kamu boleh perhatikan dan ambil beberapa contoh supaya senang kamu nak menjawab soalan nanti ya. Okey, jadi di sini cikgu boleh buat kesimpulan untuk bab ni. Okey, untuk mengenal pasti sifat kimia bahan. Okey, kita ada bahan berasid, neutral dan beralkali. Kalau bahan berasid rasanya masam, contohnya cuka, nanas, limau, tomato dan mangga. Okey, neutral, rasa tawar, manis, boleh jadi manis dan boleh jadi masin. Nasi, air masak, gula dan garam. Beralkali pula akan rasa pahit ataupun licin, sabun, ubat gigi, serbuk penaik, shampoo dan kopi. Okey, jadi ingat formula sambal. Okay, kalau kita bahan itu berasid, kalau kita uji menggunakan kertas litmus, apa akan jadi? Sambal asid akan menjadi, kertas litmus akan menjadi merah, berubah menjadi merah. Manakala kalau bahan beralkali pula, kertas litmus akan bertukar menjadi warna biru. Kalau bahan neutral, tidak akan memberikan apa-apa perubahan. Okey. Kenapa kertas litmus digunakan? Kertas litmus digunakan kerana ia sangat sensitif. Okey. Sifat kimia bahan juga boleh dikenal pasti melalui rasa dan sentuhan. Limau dan cuka berasa masam, sabun dan kopi berasa pahit, bahan neutral berasa tawar. Ada juga bahan neutral berasa manis dan masin. Bahan beralkali pula berasa licin apabila disentuh. Okey, kamu perhatikan di sebelah kiri ada info, kertas litmus sangat sensitif. Tangan kita mestilah kering semasa memegang kertas litmus dan kertas litmus perlu disimpan di tempat yang kering. Okey, sesuatu bahan yang berasa masam tidak semestinya asid dan bahan yang berasa pahit pula tidak semestinya alkali. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi, tidak semestinya tapi kebanyakannya. Okey. Kenapa hujan asid berlaku? Hujan asid berlaku apabila hujan turun bergabung dengan karbon dioksida dan gas-gas asid yang terdapat di atmosfera. Jadi hujan asid ni boleh menyebabkan hakisan kepada bahan logam macam pagar kamu, okey, bahan-bahan yang terdedah kepada persekitaran, kalau kena hujan asid boleh menyebabkan hakisan dan menjejaskan kehidupan.
Okey, soalan kebat di sini adalah apakah cara yang boleh kamu gunakan untuk menguji sifat kimia bahan jika kamu kehabisan kertas litmus. Jadi kalau kita tak ada kertas litmus, kita boleh gunakan bunga raya, ekstrak bunga raya dan juga kertas pH. Ingat tadi pH kalau neutral 7, sebelum 7, pH sebelum 7 adalah berasid, manakala pH selepas 7 adalah alkali. Okey. Baiklah, sekian saja untuk bab ini. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa like channel cikgu. Terima kasih. Bye.